Lalu Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, aku baca di dalam kitab Taurat ini suatu umat yang terbaik yang akan berlawan dengan Dajjal. Lalu Allah memberitahu, ia bukan umatmu, ia adalah milik Ahmad. Umat yang terbaik di kalangan sekalian umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nampak kecil, memang saiz kita paling kecil berbanding umat yang terdahulu. Kita ni nampak lemah, tapi kita telah terbiasa dilatih dengan ujian demi ujian. Terlatih daripada kecil, ujian fitnah dunia, ujian fitnah manusia, ujian kesusahan, kesempitan dan sebagainya. InsyaAllah umat yang terlatih ini akan terlatih apabila bertemu dengan fitnah Dajjal. Makcik-makcik, ibu-ibu sekalian, kenal tak Dajjal? Pernah jumpa tak? Tapi kita tahu tak cerita pasal dia? Agak-agak nanti kalau jumpa Dajjal, kita boleh cam tak dia? Boleh cam? Boleh kenal tak? Tak kenal. Tapi daripada yang kita belajar dengan ceramah, Dajjal tu macam mana rupa dia? Mata satu, buta sebelah matanya. Lagi rambut kerinting. Lagi ada tulis kafarah. Betul ke? Masya Allah. Tu kenal lah tu. Esok kalau jumpa dia, nak ikut ke tak nak ikut? Nak buat apa? Lari. Masya Allah. Hari ni kan kadang-kadang ada makcik-makcik tu cakap dengan saya, Ustazah, bukan susah now nak kenal Dajjal. Dah lama dah kenal. Dah tahu lama dah. Ustaz-ustaz dah cakap, kalau kita nampak kita lari lah. Ni orang Negeri Sembilan kan. Dia ada kafarah kat dahi dia. Mata dia pula buta. Katanya rambut tu kerinting. Badan dia tu pendek-pendek je, kekal. Tak tahulah macam mana. Makcik tu memang tahulah kan. Saya kata hebatlah makcik ni. Yolah Ustazah dah dengar banyak kali dah. Kalau kita jumpa, kita lari, jangan nak ikutlah apa dia cakap. InsyaAllah kalau kena bunuh pun kena bunuh lah. InsyaAllah syurgalah kita. Lawan dia Ustazah. Kata pandai makcik. Subhanallah. Bukan semudah itu nak berhadapan dengan Ad-Dajjal. Sebelum keluar Dajjal berlaku apa? Berlaku Ad-Dukhan. Sebelum berlaku Ad-Dukhan yang namanya kemarau 3 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama manusia dah hilang arah. Tahun kedua jiran dah mula ketuk pintu jiran untuk dibunuh jadi makanan. Sanggup bunuh-membunuh dah masa tu. Daun-daun semua dah tak ada. Kita pernah tengok tak suasana di Afrika? Yang mana, cuba tengok dalam YouTube, anak-anak Afrika kawasan miskin tu. Yang mana setahun tak ada taburan hujan turun tu. Yang mana dia orang ni lumpur tu, dia keringkan buat makan. Makan tanah, macam makan biskut. Tak ada langsung kehijauan, dia makan rumput kering. Ada anak Afrika tu, video tu duduk belakang, bukan video, gambar. Duduk belakang kerbau, minum air kencing kerbau. Air kerbau kencing dia minum. Tak ada air. Cuba tengok air yang dia minum, air lumpur. Yang pekat, memang lumpur, air lumpur. Hidup mereka tengoklah, mereka mati dalam keadaan kelaparan. Ini cerita hari ini ni, belum Dajjal keluar. Sedangkan bantuan selalu sampai. Tapi ada kumpulan manusia yang hidup seteruk itu. Bayangkan kemarau itu, hujan tak berlaku di tempat dia. Tapi hujan masih banyak lagi di negara-negara sekelilingnya. Bayangkan bila musim kemarau datang, hujan tidak turun selama berturut-turut hingga 3 tahun, makin kurang. Dan terkena kepada seluruh dunia, bukan satu tempat saja. Semua manusia ketika itu kutip belaka ni daun-daun hijau, tak ada satu. Daun kering makan, kita akan makan tanah. Sampai dah tak ada makanan apa semua, sehinggalah satu ketika yang sangat dahsyat, dah tak ada apa dah boleh makan. Akhirnya manusia akan bunuh sesama manusia. Semua ketakutan sebab tak ada dah cara lain melainkan makan daging manusia. Binatang dah habis dah semua ambil jadi makanan semua. Allahu Akbar. Saat itulah Nabi sebut yang mana orang yang selamat, orang yang dikenyangkan oleh Allah dengan zikrullah. Lalu para alim ulama sebut beberapa zikir, antaranya
Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir itu zikir Nabi Yunus di dalam perut ikan Nun, di bawah dasar lautan, di dalam kegelapan lautan, di dalam kegelapan perut ikan Nun. Namun begitu bila Nabi Yunus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah perintahkan para malaikat cari suara siapakah itu, sedangkan Allah memang Maha mengetahui. Tapi zikir tersebut berada di tempat mana pun, sunyi macam mana pun, terpencil macam mana pun, tetap Allah akan perintahkan para malaikat supaya pergi berikan pertolongan. Hari ini kita hanya kenyang dengan makanan. Kalau tengah lapar, orang cakap makcik lapar ke? Ya makcik lapar. Zikir makcik. Lagi lapar makcik. Lagi marah, kau ni pandai suruh aku zikir pula. Zikir jugalah kan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Marah-marah lah. Hari ini kita takkan mampu kenyang dengan zikrullah sebab kita terlalu mengikut hawa nafsu dalam makan. Hari ini anak-anak kita kenyang dengan apa? Dengan main game. Boleh kalau main game lupa nak makan, betul atau tidak? Anak kita sebab leka, sebab khusyuk, sebab nikmat main game, boleh dia ajak makan, tak apa, tak nak lagi, nak habiskan game tu. Dah ambil game tu, rampas contohnya, terus lapar, dan tu juga lapar. Tadi masa tengok TV tak lapar, tadi masa main tak lapar. Begitulah keadaan bila kita khusyuk, bila kita nikmati, bila kita fokus, kita hilang rasa lapar. Apabila seseorang itu mula tenggelam dalam zikrullah, rasa betul-betul di dalam jiwa, Allah boleh menaikkan, membuang rasa lapar, Allah gantikan dengan rasa kenyang. Tapi hari ini kalau anak-anak dan diri kita sendiri, kita tak lazimi, tak istiqamah, tak beratkan, tak tekankan isu zikrullah. Bagaimana anak cucu kita nak berhadapan saat-saat kemarau 3 tahun berturut-turut, saat ad-dukhan yang sangat dahsyat, kemudian keluarnya Dajjal. Ad-dukhan 40 hari 40 malam, seluruh dunia, seluruh bumi akan diselaputi dengan asap tebal yang berbahang. Bukan asap tebal macam jerebu tu je, tetapi membawa bersamanya bahan panas yang berbahang. Kalau orang kafir terkena, maka kulitnya akan melepuh, akan menggelembung, akan keluar cecair, bahkan ada yang mati bergelimpangan disebabkan teruknya asap tebal tersebut. Allahu Akbar. Bagi orang beriman, dia umpama seperti gatal-gatal merah-merah, umpama begitu saja. Selama 40 hari 40 malam, satu hari pun manusia dah tak tentu arah, dah resah gelisah. Sampai 40 hari 40 malam. Ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah sekalian, yang dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar.